Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita sekali lagi dalam siri CDL Connecting Learning hands-on online pada petang ini. Alhamdulillah ya, pada kali ini anda semua akan bersama-sama saya Dr. Abdul Hadi bin Makdawi dari IPG Campus Ipoh selaku moderator pada kali ini, dan kita akan bersiaran selama 1 jam. Dan seperti biasa, untuk siaran ini kita ada 2 slot. Slot yang pertama akan dimulakan dengan snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya akan disusuli dengan sesi pembentangan oleh Dr. Arun Naden, anak lelaki bisu rasam ya. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk untuk memulakan acara snippet online. Dipersilakan Datuk, Doktor. Selamat sejahtera dan selamat petang semua cikgu-cikgu yang dalam kesibukan dapat meluangkan masa untuk sesi ini. Tuan-tuan dan puan, tajuk saya pada hari ini ialah Half-Life of Knowledge. Seperti kita tahu bahawa kita sentiasa menerokai ilmu. Kita menerima ilmu semasa kita belajar di universiti. Sebelum itu kita belajar di sekolah. Tapi terdapat ilmu yang akan menjadi ilmu yang tidak benar lagi, atau ilmu yang telah obsolet, dan ada pula ilmu yang baru. Dan perkara ini, proses ini berlaku daripada masa kita belajar lagi. Dan saya akan uraikan perkara itu. Of course, dalam mencari ilmu ini, kita banyak yang perlu diperolehi, tapi masanya tidak mencukupi. Kita sentiasa mencari masa untuk mendapat ilmu yang terkini. Ya. So, tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya half-life of knowledge? Ini adalah satu konsep yang diasaskan oleh Fritz Machlup pada tahun 1962. Ia merujuk kepada tempoh masa yang berlalu sebelum separuh daripada ilmu dalam sesuatu bidang telah dilangkaui oleh ilmu baru. Atau ilmu yang sedia ada sudah didapati sudah luput atau jadi obsolet, atau fakta yang tidak lagi tepat atau betul. Half-life didapati makin cepat berubah, terutama sekali pada zaman sekarang. Bagi setengah bidang, khususnya seperti perubatan, ia berlaku dengan begitu pesat. Kita tahu bahawa cara kita mengubati sesuatu penyakit pun telah berbeza. Cara kita buat diagnosis pun telah berbeza. Dan banyak kali saya sebut, correct diagnosis is half the cure. So, cuba bayangkan kalau kita ada doktor yang tidak mempunyai ilmu yang terkini, masih lagi dengan ilmu yang lama, maka adakah dia akan mampu buat diagnosis yang tepat? Kalau cikgu pula masih lagi mempunyai ilmu yang lama, bagaimana dia nak perkembangkan minda ilmu murid dia kalau dia tidak mempunyai ilmu terkini? Bagaimanakah dia boleh menjadikan ilmu dalam kelas itu ilmu yang realistik, yang bermakna kepada murid, kerana perubahan di luar bilik darjah berlaku dengan begitu pesat. Dan kajian tentang perkara ini juga dikenali sebagai scientometrics. Bila kita kaji bagaimana setengah daripada ilmu yang kita belajar itu dalam beberapa tahun sudah jadi obsolet atau mungkin tidak tepat. Seorang futurist pada tahun 82 dia meramalkan ya. Dan dilihat juga pada secara retrospektif.
Mula-mulanya, manusia percaya setiap century, 100 tahun akan berubah. Kemudiannya, haluan dia berubah. Dikatakan pada tahun 45, every 25 years knowledge will change. Kemudiannya, pada tahun 82, dia kata every 12 to 13 months knowledge will change. Tapi sekarang ini, dia katakan every 12 hours knowledge changes. So dengan perubahan yang berlaku, kalau anda masuk ke universiti tahun pertama, bila keluar tahun ketiga, sudah pastinya half-life of knowledge itu berlaku dalam pengajian anda. Apa yang anda perolehi dalam tahun pertama, mungkin sudah obsolete atau faktanya ada fakta baru pada tahun ketiga sebelum anda graduate. But most importantly, how is it making us smarter? Bagaimana kita gunakan ilmu itu? Bagaimana ilmu itu kita dapat aplikasikan? So ini sama-sama kita kena fikirkan kerana kita terlibat dengan bidang ilmu. We are not clerical staff, we are academic staff. Maka dalam bidang akademik ini, ilmu itu sentiasa berubah. Dan ia menjadi kewajipan kita untuk menerokai ilmu baru itu. Dan satu daripada usaha kita ialah melalui CDL. Kerana setiap minggu kita harap anda akan memperolehi satu ilmu yang baru. Kalau sekurang-kurangnya satu aspek yang kecil yang anda bawa balik daripada sesi kita. So kalau kita lihat ya dari atas, bagaimana apa berlaku pada peratusan knowledge yang kita terima tu, dan di bawah tu adalah tahun, the years. Kita mula pada awal tahun pun, kemudiannya ia menurun. The knowledge is always on the decrease. Kita fikir the knowledge jumlahnya mungkin increase, tetapi kesahihan atau knowledge yang obsolete itu akan membuat knowledge kita tu menurun. Yang terkini, yang ilmu yang memang kita nak guna pakai. Kita tahu bahawa di situ kita lihat lekuk school knowledge, university knowledge, technology knowledge, dan yang paling steep, the steepest curve is IT expertise. Dalam bidang teknologi dan IT expertise ni sentiasa berubah. Dan sekarang kita sebagai pendidik, kita selalu fikirkan tentang bagaimana kita nak guna pakai ilmu tentang AI dalam pendidikan. Apakah cara yang terbaik untuk kita menggunakan ilmu itu dengan cara yang paling efisien dan efektif. So tuan-tuan dan puan-puan, kita kena meneliti semula pengajian atau pendidikan di universiti. Mungkin kita belajar domain utama sahaja, atau untuk ilmu baru yang spesifik, kita boleh tambah dengan kursus pendek pada tahun ketiga. Kita cari apakah knowledge gap dan kita cuba memenuhi knowledge gap itu dan memenuhi keperluan profesional di luar sana. Kita juga lihat apa yang terkini. Just in time learning. Buat masa ini. So kalau kita lihat buat masa ini, saya rasa ramai di luar sana terfikir bagaimana nak gunakan AI dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang tidak betul. Dan kalau kita kenal ilmu itu, half-life, iaitu jangka masa ilmu kita menjadi tidak relevan, akan dapat kita kurangkan. Dan kita juga ya, walaupun kita dah graduate, lama dah, kadang-kadang sudah dekat 20 tahun, kita graduate, kita kena fikirkan bahawa bagaimana ilmu tu kita boleh perkinikan. How can we make them? Dan satu daripada cadangan oleh pakar-pakar pendidikan adalah untuk interdisciplinary training. Daripada hanya bachelor pendidikan, mungkin kita kena fikirkan, selalu kita sebut tentang cabaran mental dalam kalangan murid dan sebagainya. Mungkin bachelor pendidikan sekarang kita perlu kaitkan dengan psikologi. So ilmu yang kita peroleh itu multidisciplinary atau aspek humanities dan sebagainya. Kita cari interdisciplinary training yang terbaik untuk guru-guru.
Saya suka kata hikmah oleh Khalil Gibran. A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle. Kalau kita ada banyak ilmu tapi dia tersimpan saja, kita tidak gunakan, dia tidak membawa faedah. So, ilmu yang kita ada walaupun kalau kurang, harus kita gunakan di mana jua pun. So, itulah langkah yang kita harus sentiasa mengutamakan. Nak mencari ilmu, nak meneroka ilmu, nak ilmu yang terkini kalau sesuatu itu sudah jadi obsolete. Kita tidak boleh anggap pendidikan itu as one stage of life. Oh, dulu semasa saya di universiti, itu sudah lepas. So, sekarang saya tidak lagi terada dalam zaman untuk mencari ilmu. In fact, ada cadangan daripada National University of Singapore di mana mereka menyediakan kursus pendek dan mereka menggalakkan graduate kembali ke universiti untuk 20 tahun yang berikutnya. Walaupun selepas pengajian di peringkat first degree atau di peringkat postgraduate. They encourage people to come back to university untuk dapatkan ilmu yang terkini. So, universiti menyediakan program dan kursus-kursus sebegitu. Maka pengajian di universiti tidak menjadi hanya sebagai satu ruang yang awal dalam kerjaya anda sebelum anda mulakan hidup kerjaya anda. So, it should be continuous education. Banyak kali kita dengar, kita gunakan istilah lifelong education. So, kalau kita nak kurangkan half-life of knowledge, maka adalah amat penting untuk kita sentiasa menerokai ilmu yang terkini. So, dalam dunia pendidikan ada satu kajian, walaupun dah lama, saya ingat sekarang ni lagi ringkas lagi, half-life dia 5 tahun. Lepas dalam 5 tahun, ilmu ada tu, ilmu atau the information is half. I mean dari segi how relevant it is. Kerelevanan ilmu itu akan kurang dalam 5 tahun. And the knowledge itself. So that's why lifelong learning is important yang saya sebut tadi. For more clinical judgment, common sense and critical evaluation of new information. Ya, kita tak boleh terima saja. Ini perkara yang penting. Critical evaluation. Kena nilai juga ilmu tu, kebenaran ilmu tu. Whether it's how truthful is it? Dan siapa yang mengemukakan ilmu itu. Dan saya mula hari ini saya sebut tadi, correct diagnosis is half the cure. Kalau kita tahu dengan ilmu yang terkini tentang apa yang berlaku, sudah pastinya kita dapat, bagi seorang doktor, dia tahu apakah ubatnya. How long is the half-life of knowledge in your field? Ini soalan pada kita. So, bilakah berapakah jangka masa sebelum ilmu dalam bidang pendidikan menjadi kurang relevan atau tidak tepat atau ada ilmu baru? Dan kalau kita lihat pada slide yang berikutnya, can we have the next slide please? Kita lihat pada taxonomy Bloom ya, pada tahun 56, knowledge comprehension, application, analysis, synthesis dan evaluation. Yang terkini pada tahun 94 dan mungkin dalam masa yang akan datang ada penulis lain yang akan mengemukakan taksonomi yang baru. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. Sudah berubah. Inilah arah yang terkini dalam bidang pendidikan umpamanya. So tuan-tuan dan puan-puan, the way forward, kita patut tahu bahawa kita perlu interdisciplinary knowledge yang ada aplikasinya. Kemahiran yang kita perlukan khususnya dalam bidang kita sebagai pendidik. Dan juga dalam bidang yang kita paling mempunyai minat kita. We are passionate about it. Dengan berlaku pandemik dan dalam keadaan muka, kita perlu buat refleksi dan kaji secara mendalam tentang ilmu dalam bidang kita.
dengan ilmu yang begitu rencam, dengan data yang begitu banyak, dengan pelbagai bidang yang sentiasa menerokai ilmu baru, kita mungkin tidak ada pilihan. Kita kena supaya kita boleh bersama dalam menerokai ilmu yang terkini. Kalau kita menerokai melalui AI, maka itulah caranya. Or whatever other means of getting the latest knowledge yang boleh diaplikasikan dalam bidang kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita tahu bahawa half knowledge is worse than no knowledge, but half knowledge is not the complete knowledge. So kita kena cari ilmu yang kita perlukan. So dalam sesi-sesi kita, kita sentiasa menerokai ilmu yang kita perlukan. Jangan lupa bahawa buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Dan saya selalu sebut, it's easier to build strong children than to fix broken adults. And most importantly, when we read, we are thinking. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Mari kita sama-sama pastikan half-life knowledge kita tidak menjadi lebih ketara. Dan kita kurangkan itu dengan menerokai ilmu setiap masa. Baik, terima kasih yang diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi, perkongsian yang bertajuk Half-Life of Knowledge. Ya. Jadi, marilah kita bersama-sama memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra sebentar tadi. Ya. Baik, seterusnya saya nak bawa anda semua ke slot yang kedua pada petang ini. Alhamdulillah ya, kita dapat bawa seorang lagi pakar ataupun tetamu yang mahir dalam bidang inovasi dan penerbitan, iaitu Dr. Arul Naden, ya, anak lelaki Wisu Rasam. Selamat datang Dr. Arul. Dr. Terima Arul. kasih. Terima kasih Dr. Adi. Ya, apa khabar? Baik, baik, baik. Baik, baik. Kita rasa bertuah lah dapat jemput Dr. Arul, dan terima kasihlah di atas kesudian Dr. Arul datang ke CDL pada petang ini. Ya, baik. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Arul ya untuk berkongsi perkongsian pada petang ini, ya, tajuk perkongsian pada petang ini ialah inovasi, penyelidikan, penerbitan, pembentangan dan konsultasi berpusatkan satu idea. Ya, satu tajuk yang menarik saya kira. Ya, baik. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Arul, ya, jadi saya ingin memperkenalkan sedikit ya biodata ringkas Dr. Arul ini. Ya, baik. Dr. Arul Naden, anak lelaki Wisu Rasam, merupakan Ketua Unit Pengajian Tamil di Jabatan Bahasa Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Perak. Ya. Baik. Dr. Arul ni mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang penulisan, pendidikan. Ya. Jadi beliau telah menghasilkan penulisan untuk 2 buah buku penyidikan ya dalam bahasa Tamil. Ya. Juga merupakan ketua editor ya untuk jurnal terbitan Persatuan Pedagogi Tamil Malaysia. Beliau juga aktif dalam bidang inovasi ya, dan merupakan pensyarah pembimbing kumpulan inovasi yang menjadi juara dalam pertandingan MIND 2022 yang diadakan di IPG Campus ataupun IPG Datuk Razali Ismail, Kuala Terengganu ya.
Dan beliau juga merupakan juri pertandingan inovasi peringkat IPG Kampus Ipoh dan juga merupakan panel penilai untuk anugerah guru inovasi Hari Guru Negeri peringkat negeri Perak, ya. Jadi dengan pengalaman yang luas, yang dimiliki oleh Dr. Arul Naden ini, kita rasa amat bertuah lah, ya, dapat jumpa beliau untuk berkongsi-kongsi dengan kita pada petang ini, ya. Jadi kita ambil peluang ini, ya, semua, ya, kita apa cuba congkil daripada Dr. Arul ini, pengalaman-pengalaman yang ada pada beliau, ya. Dan nanti kita di hujung pembentangan kita akan sediakan ruang untuk Q&A juga, ya. Jadi dengan segala hormatnya, ya, saya dengan ini mempersilakan Dr. Arul Naden untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan Dr. Arul. Terima kasih Dr. Di selaku moderator pada petang ini. Selamat petang kepada Datuk, Doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya gembiralah dapat berjumpa dengan semua untuk berkongsi sedikit pengalaman saya dalam bidang inovasi penyelidikan, penerbitan dan juga pembentangan. Saya cuba mulakan slide saya. So, saya akan berkongsi pengalaman ini berasaskan pengalaman saya di IPG lah. Mungkin guru-guru di sekolah juga dapat menimba sedikit pengalaman ini untuk dijadikan pedoman untuk terlibat ataupun aktif dalam inovasi penyelidikan, penerbitan, pembentangan dan konsultasi. Okey, di IPG, Institut Pendidikan Guru, kita ada KRIP, iaitu kita ada penyelidikan, inovasi, penerbitan atau pembentangan dan juga konsultasi. Dengan adanya tugas-tugas hakiki kita, mengajar, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan mengajar ini, memberi kuliah dan sebagainya, kita juga perlu membuat pelbagai perkara lain, termasuklah KRIP ini di IPG. Begitu jugalah guru-guru di sekolah dan sebagainya. Dan apabila disebut KRIP ini ataupun penyelidikan inovasi penerbitan konsultasi, ada yang terasa 4 perkara yang sukar untuk dijalankan, untuk dilakukan bersama tugas hakiki kita. Sebab setiap perkara ini memerlukan masa dan tenaga yang cukup banyak. Okey, kadang-kadang kita perlukan juga kewangan, ya. So masalah-masalah yang sering dihadapi adalah masalah masa, iaitu dengan beban tugas kita yang sedia ada, kita nak terlibat dalam perkara-perkara ini yang tak dapat kita lari juga, ya. Sebab ini merupakan tugas-tugas yang perlu kita pikul bersama dengan tugas hakiki kita yang lain. Dan kita juga kadang-kadang menghadapi masalah dari segi kepakaran, iaitu kita ingin membuat sesuatu inovasi ataupun penerbitan dan sebagainya, tetapi kita tidak ada kepakaran yang khusus yang berkaitan supaya projek yang kita lakukan ini dapat dijayakan dengan sepenuhnya. Okey, ataupun kita ada masalah kewangan. Inovasi ini memerlukan satu kewangan yang cukup besar juga kadang-kadang. Okey, so ini semua merupakan masalah yang dihadapi oleh seseorang pendidik apabila cuba menceburkan diri dalam penyelidikan inovasi penerbitan dan juga konsultasi. So objektif hari ini adalah, pembentangan hari ini atau perkongsian saya pada hari ini ialah bagaimana kita boleh buat smart work. Okey, supaya kita dapat memudahkan dan menjayakan projek kita. Kedua ialah bagaimana cara kolaborasi ini. Adakah kolaborasi dengan rakan-rakan kita saja ataupun dengan pelajar ataupun pihak luar. Di mana kita boleh mencari kolaborasi dengan pihak lain untuk menjayakan projek kita. Dan ada dalam menjayakan projek-projek ini, kita memerlukan ahli kumpulan head-off. Untuk satu projek, kita separuhnya kita perlukan ahli yang lain, yang separuh lagi pula memerlukan ahli yang lain. Maka kita dapat menjayakan projek ini. Ini merupakan masalah dan objektif pembentangan ataupun perkongsian pada hari ini, ya. Saya mulakan dengan
satu idea 5 penyelesaian. Okey, apabila kita melihat inovasi dengan penyelidikan ni, dia seiring. Okey, dia tidak dapat dipisahkan, dan apabila kita melakukan inovasi dan penyelidikan, kita juga secara langsung akan dapat buat uh, pembentangan, penulisan, penerbitan dan juga konsultasi. Dia saling berkait, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Apabila kita pisahkannya antara satu sama lain, itulah yang menjadi beban. Itulah yang menjadikan masalah kepada kita. Dan saya langkau satu slide sebelum patah balik. Kalau kita lihat instructional design model dan action research model, ada kesalahan ejaan di situ ya, kita nampak yang instructional design model dengan action research model yang saya ambil dari Kurt Lewin ni sama saja. Mungkin perkataannya, butirannya berlainan sedikit. Contohnya di sini kita tengok plan, di sini kita tengok actual model, kita tengok kita ada select media, utilize media, kita lepas tu ada act, observe, reflect. Di sini kita ada analyze learner. Begitu juga dengan adding model. So, apabila kita melihat caranya, okay, instructional design model dengan action research model, dia saling berkait. Apabila kita buat action research yang saya katakan action research saja di sini sebab kebanyakan penyelidikan yang berkaitan dengan inovasi dan pelajar sekolah, kita akan gunakan action research, mungkin juga kuasa eksperimental dan sebagainya. So, saya ambil action research, kita boleh nampak di sini dengan jelas bahawa ia berkaitan dengan sama dengan apa yang akan dibuat oleh seseorang semasa membangunkan sesuatu inovasi. Caranya sama. Maka kita bolehlah membangunkan satu inovasi pada masa yang sama dalam proses membangunkan inovasi, melaksanakannya dan menguji, kita juga boleh melaksanakan action research kita atau kuasa eksperimental kita. Okey, apakah persamaannya? Di sini inovasi kita sebut fasa 1, 2, 3. Apabila kita membawa sesuatu produk inovasi, biasanya akan dilihat bagaimanakah daripada scratch, okey, fasa pertama sampai yang terkini. Dan apabila produk itu dia memasuki pertandingan seterusnya, mereka akan tengok ataupun dikehendaki penambahbaikan, iaitu fasa seterusnya. Dalam penyelidikan action research, kita katakan sebagai pusingan. Pusingan 1, pusingan 2. Dan apabila kita tengok di sini kita sebut bahan inovasi, di sini dalam penyelidikan ataupun action research kita katakan sebagai intervensi. Dan apabila kita buat inovasi, kita perlu ada laporan. Yang laporan atau boleh juga akan dibuat artikel selepas tu. Formatnya atau kandungannya ikut penganjur lah. Penganjur masing-masing akan memberikan kita satu format. Tetapi untuk artikel yang kita guna untuk action research ni, dia standard lah. Ada format yang standard. Tapi kandungannya balik kepada perkara yang sama. Dan apabila inovasi, kita masuk pertandingan, kita ada pitching, iaitu pembentangan, dan penyelidikan juga kita akan akhiri dengan pembentangan ataupun penerbitan artikel. Dan apabila perkara ini sudah kita selesai, kita boleh menyebarluaskannya dan bawa ini kepada konsultasi. Okey, adakah perkara ini boleh dilakukan? Kalau disebut sebagai teori ataupun disebut dalam pembentangan, mudahlah untuk dikatakan satu inovasi, satu penyelidikan, penerbitan dan konsultasi pembentangan boleh dilakukan dengan satu idea. So, saya pernah buat perkara ini dan sedang buat perkara ini, maka saya nak kongsilah pengalaman saya bagaimana satu inovasi ini kita boleh buat segala-galanya sehingga kan masalah kewangan pun dapat diselesaikan jika kita mengambil tindakan atau langkah yang betul. Okey, ini kita dah tengok tadi. Okey, ini adalah satu modul ataupun satu inovasi yang kami bangunkan di unit pengajian Tamil IPG Kampus Ipoh dengan ahli kumpulan terdiri daripada 4 orang pelajar.
Dan projek ini dimulakan dengan mengikut instruction design ataupun exit research. Kita mula dengan analisis masalahnya. Masalahnya ialah pelajar tidak tahu atau tidak boleh menyebut, mengenal alfabet bahasa Tamil. Ini satu masalah yang besar di sekolah-sekolah Tamil yang dapat kami lihat semasa penyelian praktikum atau pelajar sendiri membawa masalah ini ke IPG selepas mereka menghadiri PBS, pengalaman berasaskan sekolah. Maka dibuat scratch yang fasa pertama ni, bahasa Tamil ni ada 247 alfabet. Okey, saya tidak mahu secara mendalam. Secara asasnya ada 247 dan kita ada 30 alfabet asasnya. Okey, so kita mulakan dengan satu modul yang ringkas yang menggunakan QR, di mana suara dirakam dan dijadikan QR. Setiap huruf dibekalkan dengan kod QR. Ini fasa pertama untuk 30 alfabet. Apa terjadi ialah pelajar boleh membaca sendiri. Pembelajaran kendiri berlaku di situ. Pelajar tidak perlu dibimbing oleh guru ataupun orang dewasa lain, rakan ke. Mereka boleh scan QR tu, dengar bunyi alfabet tersebut dan mereka ulang. Ini memberi banyak manfaat kepada pelajar itu sendiri. Dia tidak perlu bergantung kepada orang lain. Pada masa yang sama, guru pun tidak bosan mengajar perkara yang sama setiap hari. Nah, sebelum ni kita tanya guru, guru berasa bosan kerana setiap hari mereka terpaksa menyebut semula alfabet-alfabet ini berkali-kali. Tetapi apabila kita bekalkan dengan modul yang ada, setiap alfabet dibekalkan dengan kod QR, dia scan dan boleh didengar sebutan yang betul, baku, serta pelajar itu dapat berulang kali menyebut baliklah semula alfabet ni. Dan ini sangat berguna semasa MCO. Dan selepas kita melihat kejayaan 30 alfabet asas ni, kami telah membangunkan semualah 247 alfabet tetapi dalam bentuk modul photostat, dan akhirnya kita, apabila kita tengok kejayaan ni, kita print menerbitkan buku latihan ataupun modul ni yang mengandungi 247 sebutan alfabet bahasa Tamil, dan kita peroleh ISBN dan daftar di MyIPO. Maka selesailah projek fasa pembangunan inovasi ini dari fasa 1 ke fasa 3 dan dibawa ke pelbagai pertandingan. So, inovasi dah selesai. Dan apabila pergi pertandingan, kita perlu nyatakan keberkesanan produk ini. Maka perlu ada data collection. Kita memperoleh data dari penyelidikan yang dilakukan di beberapa sekolah. Okey. Dan ini yang produk ni dibawa ke pertandingan. So kita mula dengan di IPGK Ipoh, kita dapat anugerah emas. Lepas tu di Penang STEM Digital, kita dapat perak. Modul ni mewakili IPGK Ipoh 2022 di Kuala Terengganu, di MIND, di mana semua IPG mengantar wakil masing-masing. Kami dapat anugerah emas, iaitu emas untuk produk itu. Lepas tu 10 terbaik bertanding di peringkat akhir dapat bintara emas bersama RM1000, dan juga pelajar yang terlibat tu menjadi pembentang terbaik. Dan ada juga satu pertandingan penulisan artikel antarabangsa, nanti saya akan terangkan nanti, juga mendapat gangsa. Dan semua pertandingan ini juga memberi pulangan wang kepada kami, pasukan itu. Di main juara dapat 1000, penulisan artikel dapat 500, dan penerbitan buku tersebut juga membawa pulangan yang baik kepada kumpulan inovasi ini yang dapat kami gunakan untuk inovasi-inovasi yang sedang dibangunkan ini. So, masalah satu, kewangan selesai. Kedua, projek ini berjaya dari segi inovasi. Bagaimana kita nak masuk kepada penyelidikan?
Dan ini tentang pengomersialan secara sepintas. Lalu kita apabila saya tadi beritahu kan, kita perlu ada rakan-rakan dalam membuat projek-projek ini. So kita ada percetakan pertama ni, kita dah buat 2 kali percetakan. Cetakan pertama hanya 1,000 naskah, so telah terjual. Dan kami ada rakan perniagaan, seorang pengedar buku yang berdaftar di bawah Ministry of Kewangan, Kementerian Kewangan. Beliau telah membantu mengedarkan buku-buku, dan kumpulan ini juga telah mula jual dalam Shopee. Tapi buku bahasa Tamil ini masih tidak begitu popular di Shopee, maka kami ada rakan perniagaan yang membantu mengedarkan buku-buku ke sekolah-sekolah Tamil dan sebagainya. Okey. So, apabila produk ini telah berjaya, maka kami nak tahu keberkesanannya secara lebih mendalam. Maka perkara yang sama, kita dapat laporan inovasi, penulisannya sudah ada. Saya memilih seorang lagi rakan saya dari IPG ini untuk menjadi rakan penyelidik. So kami berdua telah dengan bantuan 2 orang guru pelatih yang sedang mengajar di sebuah sekolah di Ipoh, iaitu SK Cater Avenue. Ini sekolah SK ya, sebab masalah pembelajaran atau sebutan baku ini kami dapat lebih jelaslah, lebih banyak berlaku dalam kalangan pelajar bahasa Tamil di SK, Sekolah Kebangsaan. So kami mengambil 30 orang subjek kajian, dilakukan untuk hanya 30 huruf asal saja, sebab 247 itu memerlukan satu jangka masa yang panjang dalam 3 minggu. Dan seperti biasalah, satu kekangan yang kita akan hadapi apabila masuk ke sekolah untuk melakukan membuat penyelidikan ialah prosedur KPM. So IRAS, IPRD, JPN. So semua ini memerlukan masa. Dengan adanya seorang lagi rakan dalam projek ini, maka beban ini dapat dikurangkan. Tadi inovasi dengan kumpulan pelajar, apabila perkara yang sama untuk hendak diuji, hendak dibuat penyelidikan, saya buat seorang lagi rakan. Dan untuk penjualan, pengkomersialan, saya ada rakan yang peniaga atau pengedar buku. So ini memudahkan, mengurangkan beban kita untuk terlibat dalam inovasi dan penyelidikan ini. Okey. Dan apabila penyelidikan sudah selesai dan kita saya dengan rakan saya di sini telah membentangkan kertas penyelidikan ini di California Tamil Academy di San Francisco. So kami bawa produk ini dan juga hasil penyelidikan ini, dan kami bentang di satu conference di California, di mana conference ini hanya menumpukan kepada pendidikan bahasa Tamil di diaspora lah, artinya di tempat-tempat adanya orang India seluruh dunia. So di sini dah 2 perkara kami telah lakukan. Satu, pembentangan. Pada masa yang sama, kertas penyelidikan ini telah diterbitkan dalam e-proceeding conference tersebut. Dan di sini juga kami masih 2 orang lah penyelidikan dengan pembentangan ini, dan juga sudah ada penerbitan. Dengan satu produk kita dah complete dah 4. Okey, seterusnya kalau kita tengok penerbitan secara langsung dalam jurnal. Dan kami dapat satu peluang, ASTI, iaitu satu NGO di sini yang sentiasa mempromot sains dan matematik di sekolah Tamil dan semualah, bahawa Dr. ni Dr. Yunus yang mengetuai NGO tersebut. Mereka telah mengadakan pertandingan Young Inventors Journal Paper Writing Competition pada tahun lalu, peringkat antarabangsa. Dan kumpulan ini saya buat seorang lagi rakan yang dapat membantu dari unit pengajian Tamil, itu Encik Saravanan Parameswaran. Sebab beliau mempunyai kepakaran dari segi bahasa Inggeris. Dan satu lagi ni yang inventors, mereka nak pembimbing ataupun team leader yang tidak melebihi 45 tahun.
saya sudah tua, tak boleh, tak masuk dalam kategori itu. Saya minta bantuan rakan sekerja di sini, maka beliau membimbing pasukan ini untuk menulis artikel dalam bahasa Tamil untuk pertandingan ini yang Inventors Journal. So, dan kumpulan ini telah mendapat tempat kelima uh, dan bronze medal lah, dan juga RM500. Dan ini merupakan penulisan secara langsung tentang produk ini dalam satu artikel, dalam satu jurnal antarabangsa. Dan kita tengok, selesai ini tinggal lagi konsultasi. Okey. Dan apabila kami mengeluarkan, menerbitkan dan mengkomersialkan buku ini, ada pihak yang berminat. Dan salah satu pihak ialah NGO dari Sabah, India Sabah, yang mereka mahu generasi muda mereka belajar bahasa Tamil, dan mereka melihat produk ini ataupun inovasi ini dapat digunakan sebab ibu bapa mereka pun ada masalah dalam mengajar. Mereka sendiri ada kekurangan, tidak dapat mengajar. Maka mereka hendak anak-anak mereka belajar bahasa Tamil dengan sendiri, maka modul ini digunakan di Sabah, dan mereka minta kami buat satu lagi modul supaya mereka boleh belajar berkomunikasi dalam bahasa Tamil. Sebab generasi yang kedua mereka ni sudah tidak lagi berkomunikasi dalam bahasa Tamil. Kami mengambil peluang ini dan pergi ke Kota Kinabalu untuk memulakan satu projek konsultasi dengan Persatuan-Persatuan India di Sabah yang dirasmikan oleh ahli politik di sana lah. So, ini merupakan satu konsultasi yang diperoleh hasil daripada inovasi. Daripada inovasi kita ada penyelidikan, penerbitan, dan daripada penerbitan ini ada pihak yang mahu produk kita. Dan seterusnya yang terbaru kami ke SJKT Ladang Boh 2 di Cameron Highland, sebab pihak sekolah di sana mahu yang kedua-dua modul ni, satu modul yang QR alfabet tadi dengan modul komunikasi bahasa Tamil. So, mengapa di SJKT Tamil mereka memerlukan modul komunikasi ini? Sebab 100% pelajar di sekolah itu, walaupun SJKT, 34 pelajar, semua pelajar lah, 100% merupakan anak-anak suku kaum Semai. Di sekolah jenis kebangsaan Tamil tersebut tidak ada seorang pun pelajar India atau Tamil. Semuanya pelajar suku kaum Semai. Maka mereka ada masalah komunikasi dan juga pembelajaran, dan modul-modul ini telah diperkenalkan, dibuat bengkel di situ supaya memudahkan pembelajaran bahasa Tamil dalam kalangan suku kaum Semai ini. Maka dari mula lagi saya dapat mengatakan bahawa saya balik ke slide asal saya yang pertama ni, sememangnya apabila kita ada satu inovasi, kita boleh buat penyelidikan, kita boleh buat penerbitan, kita boleh buat konsultasi dan juga pengkomersialan. Dan kita tolak tepi pengkomersialan pun, kita masih dapat membuat banyak perkara hanya dengan satu produk, satu idea. Kita perlu pandai. Apabila saya jumpa guru di sekolah, saya selalu, apabila saya nak saya melihat research mereka, penyelidikan tindakan mereka, saya akan memberitahu mereka ataupun minta mereka supaya hasilnya, intervensinya, bahan itu dijadikan inovasi. Kalau saya pergi melihat inovasi, saya akan minta inovasi ini bukan saja buat penyelidikan yang biasa dengan pelajar-pelajar dia, buat satu penyelidikan yang menyeluruh, penyelidikan tindakan atau kuasa eksperimental yang boleh dijadikan, diterbitkan, dibuat pembentangan. Ini dan saya lihat rata-rata guru masih tidak sedar mereka boleh membuat inovasi, dan pada masa yang sama boleh membuat penyelidikan, dan penyelidikan itu boleh diterbitkan atau bahan itu boleh diterbitkan, dikomersialkan, dan boleh dibuat konsultasi kepada rakan-rakan di sekolah, sekurang-kurangnya rakan-rakan di sekolah daerah ataupun di sampai peringkat antarabangsa. Walaupun modul
yang kami bawa ke Amerika itu modul yang hanya ada QR sahaja. Dan kita melihat selalunya Amerika ni orangnya teknologi tinggi, tetapi mereka berminat. Akademik Tamil California tu meminta kami untuk membekalkan mereka modul ni untuk pembelajaran bahasa Tamil untuk prasekolah mereka untuk 2-3 tahun akan datang. Satu produk yang simple. Selalunya satu masalah lagi ialah inovasi ataupun penyelidikan tindakan ni, uh, guru-guru di sekolah memikirkan satu perkara yang hebat, yang besar. Tidak perlu sebenarnya. Kita hanya menyelesaikan satu masalah kecil. Satu masalah yang dihadapi oleh dalam situasi pembelajaran kita. Cukup. Dan apabila kita dapat mengatasi, menyelesaikan satu masalah pembelajaran dengan satu solusi yang simple sebegini, kita boleh membawanya ke peringkat antarabangsa. Walaupun modul ni modul bahasa Tamil, tetapi kami dapat menang di peringkat kebangsaan yang semuanya satu-satunya inovasi bahasa Tamil yang masuk peringkat akhir modul ini sahaja. So tidak ada ni satu kesangsian lah. Okay, saya buat modul bahasa Tamil, nak pergi pertandingan sampai mana? Saya nak buat pembentangan sampai peringkat mana? Walau di bidang inovasi dan penyelidikan ni kita tak membezakan lah. Saya dapat rasa dengan produk ni tidak dapat dibezakan. Oh, ni bahasa Tamil hanya untuk satu kelompok yang kecil saja, minoriti saja. Tidak, mereka melihat keberkesanan produk ini untuk penyelesaian sesuatu masalah pembelajaran. So, akhir kata, saya harap semua pihak yang semua orang yang mendengar perkongsian ini dapat idea supaya satu inovasi, satu penyelidikan boleh kita kembangkan untuk memenuhi pelbagai kriteria. Dan ini bukan untuk diri kita. Kita akan berasa gembira apabila inovasi kita digunakan oleh orang lain. Dan inovasi seperti yang diketahui, kita tidak akan kosnya tu diberi perhatian. Kita tak boleh jual dengan harga yang tinggi. Yang penting ialah perkongsian ilmu yang dapat kita lakukan melalui penyebar luasan inovasi ini. Dan penyebaran luasan ilmu ini dapat dilakukan melalui penyelidikan, pembentangan dan penulisan artikel. So saya harap tidak satu anggapan kerja-kerja inovasi penyelidikan ni menyukarkan kita, menyusahkan kita ni dapat diatasi dan semua pendidik ni dapat terlibat aktiflah dalam membangunkan inovasi dan membuat penyelidikan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Dr. Adi. Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Arul, ya, Dr. Arul Naden atas perkongsian yang amat menarik tadi, ya. Jadi saya dengan ini membukalah kepada rakan-rakan di talian, ya, untuk apa nama ni, mengemukakan soalan, jika ada, ya. Tuan-tuan dan puan juga boleh bertanya, ya, melalui ruangan chat yang disediakan di sini, ya. Tadi ada soalan, dia berminat dengan slide Dr. Arul ni. Ya, Dia ya. nak, macam mana kalau nak kongsi, ya? Ya, Dr. Adi boleh kongsi, tidak ada masalah. Tak ada, ya? Ya, ya, ya. Dr. Adi Baik. ada slide ni kan? Ya, ya. Apa ni, mungkin kita boleh, Dr. Arul berespon ni soalan di talian. Contoh di sini dia kata, adakah sama dengan kajian tindakan? Ya. Ya, ya. Kajian yang saya sebut tadi merupakan kajian tindakan lah, yang biasa dilakukan di sekolah oleh guru-guru. Saya tengok JPN negeri giat melakukan mempromot kajian tindakan kan. Hmm. Dan ada satu soalan dia tanya di sini, soalan dari Muhammad Haizul, Muhammad Ramli. Dia tanya apa perkara yang paling penting untuk
memulakan inovasi jika tidak ada kepakaran dalam bidang tersebut. Mungkin boleh Okey. Dr. Arif boleh berkongsi-kongsi pengalaman ya. Ya, 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 ya. Contohnya kita pasti ada rakan-rakan yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang. Biasanya inovasi ini tak perlu dalam dunia AI ini kita memang mementingkan digital dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada kemahiran dalam bentuk ini, tetapi dalam bidang ini, tetapi kita masih tidak buat sesuatu inovasi, ada idea, maka kita boleh meminta kita boleh berkolaborasi lah dengan rakan-rakan yang mempunyai kemahiran tersebut. Macam contohnya lah, saya apabila nak buat rakaman ke ataupun nak buat sesuatu, kita ada bahagian teknologi. Di IPG kita ada kepakaran tersebut. Macam Dr. Hadi pun bahagian teknologi. Kita boleh bersembang, berbual, mendapatkan idea sebelum kita membangunkan model tersebut ataupun produk tersebut. Dan bukan semestinya barang-barang atau produk inovasi ini mesti ada unsur digital. Banyak perkara ataupun produk inovasi yang saya lihat masih dalam bentuk maujud, yang masih dapat menyelesaikan masalah, masih dapat menarik minat pelajar untuk menggunakan dan mempelajari sesuatu. Dan sekarang kita memang adalah pelbagai cara untuk belajar kalau nak buat coding ke yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Tetapi masih benda maujud pun boleh dilakukan, dibangunkan menjadi satu produk. Dan saya tengok rata-rata cikgu-cikgu di sekolah memang ada banyak idea, banyak produk yang disimpan begitu saja. Mereka tidak tahu perkara ini boleh dibangunkan menjadi satu produk ataupun satu inovasi yang boleh dibuat penyelidikan dan sebagainya. Memang guru-guru ada banyak idea tersimpan di situ, di sekolah. Ya, sayang ya kalau kita tidak Ya, ya. apa, kongsikan ya, terbitkan ya. Uh, Cuma saya fikir mungkin rakan-rakan kita belum apa ada pengalaman ataupun rasa takut-takut lagi untuk memulakan uh, kerja-kerja penulisan tadilah, kerja penulisan, penerbitan. Jadi pada pengalaman Dr. Arul lah ya, yang lama berkecimpung dalam perkara ni, bagaimana agaknya untuk memulakan ataupun kita nak memulakan keempat-empat perkara ni serentak ya. Kita ada satu tapi dapat empat ya. Ya, Uh, ya. ada cara ke untuk Dia kita nak biasanya ada dua cara lah yang memulakan ni. Satu, kita ada solusi, kita ada satu cara penyelesaian masalah yang boleh kita buat inovasi, ataupun secara tidak langsung apabila guru ataupun seorang pendidik menggunakan sesuatu cara kaedah dan dilihat cara atau kaedah itu dapat menyelesaikan masalah, boleh dibuat antara inovasi ataupun exercises, kajian tindakan. Okey, cara kajian tindakan ada banyak di internet ni, boleh lihat prosedurnya, dan kadang-kadang ada perbezaan lah dari segi pihak-pihak penganjur ni. Tetapi asasnya sama. Dan apabila kita dah ada idea ni boleh tercetus dengan dua cara ya. Satu, kita cipta ada satu perkara, produk ataupun hasil yang kita lihat dapat menyelesaikan satu masalah, ataupun kita lihat masalah dulu dan kita baru mencari idea untuk menyelesaikan masalah. Antara dua ini mana-mana pun tak kira lah. Dan apabila kita dah ada titik permulaan ini, iaitu satu masalah yang kita nak cari solusi, ataupun kita memang sudah ada satu solusi. Okey, so dua ini kita boleh mula di mana-mana. Kita boleh mula dengan satu inovasi, ataupun kita boleh mula dengan kajian penyelidikan tindakan. Selepas itu kita boleh tukar kepada ini. Satu inovasi yang dicipta dah boleh pergi pertandingan, pada masa yang sama kita boleh buat penyelidikan. Apabila penyelidikan sedang buat penyelidikan tindakan, apabila kita bermula dengan penyelidikan tindakan, intervensi itu boleh kita jadikan inovasi. Dan di sinilah kita perlu ada rakan.
Kita tak perlu rakan yang sama. Untuk inovasi mungkin kita ada satu rakan lain, untuk penyelidikan kita ada rakan yang lain. Ya. So, begitu juga penerbitan dan juga untuk konsultasi. Dan di situlah kepakaran-kepakaran macam saya melihat saya memerlukan seorang yang pakar dalam bahasa Inggeris. Saya memilih rakan sekerja saya untuk menulis artikel dalam bahasa Inggeris. Dan Ya. apabila saya nak buat penyelidikan, saya tak cukup tenaga, saya memilih seorang lagi rakan. Dan mungkin kita ada masalah dari segi bahasa lah, macam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, atau kita nak kepakaran bahasa, kita jadikan mereka rakan dalam tim ini supaya hasil kerja kita lebih mantap. Jadi Kalau satu seorang-seorang lagi, ni mungkin susah ya, sikit lah. saya nak tanya yang tu juga lah ya, sebab apa nama ni, saya nampak tadi antara apa perkara yang boleh dilakukan, kita lebih baik bergerak dalam kumpulan, Ya, ya. kolaborasi itu penting. Bermaknanya kolaborasi sangat apa mustahak lah, ya. Uh, saya nampak yang dibuat oleh dan diamalkan oleh Dr. Arus sendiri, ya. Jadi mungkin ada apa nama ni, nasihat ke cadangan dalam memilih ataupun petua ke apa ke dalam memilih rakan-rakan untuk kolaborasi, ya. Ya, kita tengok kepakaran mereka lah dan cara kerja mereka. Kedua, satu tips yang penting, inovasi ataupun penyelidikan tindakan ini tidak boleh dilakukan dalam jangka masa yang pendek. Memerlukan masa. Maka plan kita, okey, setahun, 6 bulan, 9 bulan, kita memerlukan masa yang panjang. Maka kita perlu cari rakan yang boleh bersama kita dalam jangka masa yang panjang. Ataupun kita nak buat setahun, ada inovasi, penyelidikan, ataupun penyelidikan disambung dengan inovasi, kita boleh memilih rakan-rakan yang berlainan dan jangka masa yang panjang. Tidak ada shortcut. Dalam beberapa minggu saya nak buat satu inovasi. Boleh buat, itu fasa satu mungkin. Dan sehingga berjaya untuk dibuat penyelidikan, dibuat penerbitan, dibuat pengkomersialan, memerlukan jangka masa yang panjang. Slow and steady. Kalau kita nak buat dalam jangka masa yang pendek, itu yang jadi masalah, yang selalu terbengkalai projek-projek kita yang baik, yang tidak dapat disebarluaskan. Ada soalan ni rasanya daripada Muhammad Ramli ni, ya. Oh. Kita lihat di dalam ruangan chat, tapi rasa macam boleh apa nama dah terjawab, ya. Tapi tak apalah, mungkin boleh ulas sikit, ya. Dia kata bolehkah kita mengubah suai sesuatu kaedah yang telah diketengah menjadi inovasi kita sendiri, ya. Mungkin Dr. Aru boleh ulas sedikit soalan Ya, dia ya. ni. Yalah, inovasi itu sendiri, innovation ni berbeza dengan kreatif. Macam contohnya lah, orang biasa memberi contoh jam tangan lah. Okey, jam ataupun telefon. Telefon dibuat oleh seorang pencipta, Graham Bell. Lepas tu dibuat pelbagai inovasi sehingga hari ini kita ada satu produk yang sudah cukup berbeza. So sebenarnya kita boleh mengambil satu produk yang sedia ada, okey, dan kita boleh ubah suai. Contohnya lah, saya tengok seorang pelajar saya, dia ambil yang permainan yang ada kotak kecil yang boleh ditolak-tolak, dibuat dari A sampai Z. So dia ambil benda tu, dia tukar jadi untuk bahasa Tamil. So inovasinya, tapi dia guna bahan dia sendiri, dia ubah suai untuk bahasa Tamil. Begitu juga ada bahan yang digunakan dalam seseorang dalam inovasi lain, tetapi digunakan, dibangunkan semula atau ditambah baik. Kalau rasa terlalu hampir dengan produk asalnya, lebih baik dapat kebenaran lah daripada tuan punya produk tersebut. Tetapi kalau dibuat banyak penambahbaikan ataupun kita ambil asas ni saja, kita ubah suai, tidak jadi masalah. Dan sekarang semuanya kita daftar di bawah MyIPO. Pastikan produk kita tu tidak melanggar lah mana-mana
Undang-Undang Hak Cipta. Dan saya sarankan ya, setiap produk yang kita bangunkan ni tolong daftar dengan MyIPO. Okey, saya setiap produk dapat saja lengkap, saya akan pergi daftar di MyIPO supaya produk ini menjadi harta intelek kita. Dan rakan-rakan kita ataupun pelajar kita bangga. Pelajar di sekolah rendah pun kalau kita daftarkan nama dia dengan harta intelek, mereka akan bangga, ini kepunyaan saya. Kalau buku senanglah ISBN, tapi masih semua produk boleh didaftarkan di MyIPO di pejabat-pejabat berkenaan lah. Dan kita pun sebenarnya telah pun menghampiri dah hampir ke hujung rancangan sebenarnya ni. Tapi ini ada beberapa soalan lagi saya kita nak gunakan ruang dan peluang ini ya untuk berkongsi-kongsi pengalaman dengan apa nama ni Dr. Arul sendiri ya. Jadi kita ada soalan daripada Nur Khazanah Kipli ya. Dia kata dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, adakah inovasi hanya merujuk kepada modul pembelajaran? Dia soalan dia. Contohnya modul membuat ayat dalam bahasa Inggeris bagi pelajar lemah ya. Jadi mungkin ada advice, ada apa cadangan daripada Dr. Arul ya untuk Nur Khazanah dan juga rakan-rakan yang lain. Sebenarnya bukan modul saja, apa saja bahan yang simple yang boleh meningkatkan atau menyelesaikan satu masalah boleh digunakan. Boleh jadi apps, boleh wujud, apa saja bahan. Bukan modul saja. Yang saya tunjuk modul saya ni, yang tadi tu ialah satu penyelesaian untuk masalah yang dihadapi oleh pelajar saya. Dan apa saja produk boleh kita gunakan, kita boleh jadikan sebagai produk inovasi kita. Tidak ada masalah. Okey, apa nama ni, kita baca soalan daripada ni lah ya. Baik, untuk makluman ya, apa tu link kehadiran akan dikongsikan sebentar lagi selepas sesi Q&A tamat lah ya. Jadi saya mungkin kita ada masa seminit dua lagi ni ya. Saya buka kalau ada satu soalan lagi. Okeylah, kalau tak ada, terima kasih banyak kepada rakan-rakan di talian ya. Saya dengan ini nak beri peluang sekali lagi kepada Dr. Arul ya, Dr. Arul Naden ya pada petang ini untuk membuat sedikit rumusan ya terhadap apa yang telah disampaikan, dikongsikan pada hari ini. Jadi silakan Dr. Arul. Okey, dari melalui sesi perkongsian ini diharapkanlah para pendidik dapat menceburkan diri dalam bidang inovasi dan penyelidikan ini untuk meningkatkan tahap keguruan kita untuk menjadi seorang pendidik yang sentiasa tahu masalah pelajar, masalah terkini yang dihadapi oleh pelajar dan cara penyelesaiannya, dan diharapkan guru-guru ataupun rakan-rakan sekalian terus terlibat aktif dalam bidang ini. Dan saya memohon maaflah atas segala kekurangan dan merakamkan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan juga pihak penganjur yang sudi menjemput saya pada petang ini. Terima kasih. Okay, saya juga bagi pihak CDL mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Dr. Arul di atas kesudian memberikan perkongsian yang saya kira amat menarik pada petang ini ya. Jadi merupakan apa yang dikongsi itu amat bernilai ya, dan saya ucapkan terima kasih tahun keladi ya. Kita kalau ada ruang kita nak jemput lagi lah ya, berkongsi berkenaan dengan bagaimana kita ya dengan satu idea tu kita dapat inovasi, pendidikan, penerbitan, pembentangan dan konsultasi ya. Satu perkara tapi banyak, satu idea tapi banyak perkara yang boleh kita hasilkan begitu produktif sekali.
Ya. Baik, kepada sidang audiens penonton, ya, saya juga ucapkan uh, terima kasih, ya, dan juga apa nama tahniah lah, ya, kepada tuan-tuan dan puan, ya, yang dapat apa nama ni mengambil ruang dan peluang ini, ya. Uh, Semoga kita dapat berjumpa lagi lah, ya, pada uh, pada hari Jumaat, ya, minggu depan pada waktu yang sama lah, ya, pukul 3 hingga pukul 4, ya, dengan tajuk yang lain pula, ya. Okey, saya setakat itu dulu daripada uh, apa CDL untuk CDL hands on online cluster IPG untuk hari ini. Ya, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu siaran yang akan datang. Terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.